tuan-tuan, dan saya mulakan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Khairul Anwar Muhammad, Ketua Jabatan Kesihatan PAJ lah. Jadi pada pagi ini saya amat berusaha hati lah dengan kedatangan tuan-tuan untuk mendengar sedikit taklimat ringkas yang akan saya bagi. Saya rasa tuan-tuan dah sedia maklum tentang perkara ini dan apa yang seharusnya kita buat lah. Lebih dahulu saya ucapkan juga terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur dan juga pejabat kesihatan daerah lah yang kita dah perform ni. Okey, yang pertama sekali saya nak memperkenalkan tuan-tuan tentang nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni saya bagi tahu dulu. Yang ada dekat depan saya ni tuan-tuan ada 2 spesies. Nyamuk Aedes ni ada 300 spesies. Lebih kurang 300 subspesies. Tapi yang kita selalu jumpa 2 je. Okey, yang appear kat Malaysia ni 2 je. Yang lain tu ada juga tapi kita tak jumpa lah. Okey. So 2 subspesies ni, satu ni nyamuk pembiakan dia di kawasan yang agak redup sikit lah, dalam rumah lah kita kata. Yang ini di luar rumah lah. Dan nyamuk ini dia punya kisah hidup dia 7 hari tuan-tuan. Daripada peringkat telur, okey, sampai peringkat larva, pupa dan imago 7 hari. Maknanya kalau hari Senin kita biarkan air bertakung, hari Ahad get ready. Okey, hari Senin kita admit. Okey. So tuan-tuan, nyamuk Aedes ini cara untuk kita menangani dia bukan hanya terletak di tangan kontraktor untuk serta kawasan ataupun pembersihan di luar kawasan sahaja. Sebab kita ada 2 spesies, satu dalam rumah, satu luar rumah. Jadi yang luar rumah ini, contoh kalau ada pembiakan lah, saya jumpa dekat tepi kubur tadi, ada satu pembiakan tayak, masih ada lagi situ. Tayak still there lah, nak tengok je kan. Kita ambil ini tadi, kita dapat. So yang ini luar rumah lah. Okey, yang dalam rumah tuan-tuan, biasanya MPAJ kalau masuk bila ada kes, kita akan buat pemeriksaan lah. Kita datang, pejabat kesihatan datang, cek box semua. Datang, kalau tuan-tuan bagi kita masuk, kita boleh masuk lah. Kalau tuan-tuan tak bagi kita masuk, kita pun tak boleh masuk lah. Okey, itu je. Kena saman kan? Baik jangan bagi masuk tak? Tambah-tambah pula tuan-tuan tak ada di rumah. Tuan-tuan bekerja kan? Yang ada di rumah cuma bibik. Bibik dengan Neng ada di rumah. Okey, jadi bibik kata tak boleh tuan katanya. Bos saya tak bagi masuk, tak boleh kan? Jadi pembiakan tu ada di dalam. Tapi kalau kita nampak pembiakan tu, contohnya kita nampak apakah pasal bunga, contohlah alam pasal bunga kan, kita boleh cakap lah dengan Neng tu, Neng kita balik kan, dia kata balik lah. Okay? Untuk kita enter tanpa kebenaran tak boleh. Okay? Jadi itu satu masalah lah. Selalunya itulah masalah yang kita hadapi lah untuk pembiakan di dalam rumah. Okay? Jadi pada hari ini tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan lah. Kita bukan nak memotong pokok, kita bukan nak membuang katil lama, nak membuang almari lama, tidak. Kita nak buat hari ini lah gotong royong isi rumah nama dia. Okey? Cara dia mudah je tuan-tuan. Sekejap lagi kang, mula-mula kita balik ke rumah masing-masing. Pulang lah. Ataupun kita pergi dulu 2, 3, 4 orang masuk satu lorong. Kita cuba cari takungkan ni. Mudah je kalau tuan-tuan. Kalau kita pergi ke belakang ni, saya pergi ke belakang ni beberapa kaki je. Saya melangkah tuan-tuan. Serap dekat sini dah dapat satu. Ini yang kedua tadi. Ini macam mana dah ni? Minta maaf. Minta maaf. Okay. Walaupun airnya sesudu tuan-tuan, walaupun airnya sesudu, tapi kalau kita biarkan 7 hari dan tempatnya very conducive lah, redup, so dia akan break dekat situ. So ini yang kita katakan untuk menangani demam denggi ni, kita kena buat dalam kumpulan dalam satu kawasan. Kalau rumah kita yang bersih, tak ada air takung, tapi rumah Kak Mah sebelah tu penuh pasu bunga, penuh macam-macam air bekas siram bunga pun ada. Biasanya lepas siram bunga kita tak akan habiskan air tu. Ada yang balance tu untuk minggu depan. Okey? 2 minggu pergi Australia. Okey? So 2 minggu biarlah air tu kat situ. So dia akan membiak dan dia akan bite 200 meter radius. Dia boleh keluar nyamuk. Kalau dekat dia punya latitude ni biasanya dia dekat rumah 2 tingkat je lah. Okay? Tapi ada kes kita dapat dekat Seri Maya Kondo, tingkat 22. Sudah. Macam mana dia boleh naik atas? Dia naik lift tu. Okay? Nyamuk ni dia suka pada kain cotton, terutama warna hitam. Okey, masa kita tekan button lift tu, dia dah dapat dengan kita dah. Zap.
G terbuka aja dia pun dah rapat kat kita, dia pun masuk lift, dia naik tingkat 22. Dekat tingkat 22 kebetulan tuan-tuan, saya pernah pergi tu apa Athenium kan. Ada pula pasu bunga, ada alas lagi, cantik punya. Air hujan tempias, dia patah tu cantik, penuh. Padahal dia punya latitude, dia punya tinggi tu. Kalau ikutkan tekanan dia dah jadi semakin rendah, tapi dia boleh hidup. So dekat mana-mana pun ada. Kalau kita tak berusaha untuk membuang tempat okay? Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita pun ada pejabat kesihatan ada bantu kita untuk buat semburan sikit pada pagi ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya maklum pada tuan-tuan, semburan kita ni bukanlah efektif pun. Okay? Semburan kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok kita nyamuk ni, kita nyamuk Aedes ni, dia punya kitaran dia ada 4 Ada 4. Dewasa, Kita nak sudah keluar. telur, larva, pupa. Oh, Amran. Okay? Jadi 3 daripada peringkat itu berada di dalam air. 3 peringkat hidup nyamuk tadi tu berada dalam air. 1 peringkat je dia terbang. Jadi bila kita fogging, yang mati yang mana? Yang terbang yang mati. Yang telur mati tak? Tak mati. Yang larva mati tak? Pupa mati tak? Mati. Jadi cara kalau kita fogging ni cuma 25% efektif dia. 25%. Lagi 75% kita kena buat apa? 10 minit seminggu. Search and destroy. Bukan rumah orang, rumah kita sendiri. Kat depan, kat belakang. Okey? Kalau agak-agak kita nak buat kombi tu, communication for behavioral, komunikasi untuk mengubah